Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk 10.5 Doppler effect. So at the end of this chapter, students should be able to state Doppler effect for sound wave and apply the Doppler effect equation for the relative motion. Okay, so what is the Doppler effect? Okay, Doppler effect is defined as the change in the apparent ataupun observed frequency of a wave as a result of relative motion between the source and observer. Okay, sebab ada perbezaan pergerakan antara sumber bunyi dan juga pendengar tu, observer tu. Alright. Okay, stationary observer. Okay, sekarang stationary observer and moving source. Okay, source tu sumber bunyi lah. Okey, awak tengok ada perbezaan kat sini. Okey, kita tengok yang kawan ni yang dekat P ni. Okey, dekat P. Okey, bila moving source tu bergerak ke arah kanan. Okey, apa yang observer P ni akan dengar? Okey, so wavefront tu between these two line. Okey, between these two line space further apart. Okay, so maksudnya wavelength dia makin jauh. Okay, makin jauh. So, daripada V equal to lambda F. V ni constant. So, lambda inversely proportional to the frequency. Okay, so kalau lambda awak increase, so meaning that frequency akan decrease. Okay, so kat P ni lower frequency. Longer lambda, longer wavelength, lower frequency happen here. Okay. Observer O pula, disebabkan moving source awak bergerak ke arah kanan. Okay. O, wavelength dia. Okay, wavelength antara wavefront muka gelombang kan. Okay, wavelength panjang ni are closer together, so shorter wavelength. So, lambda inversely proportional to 1 over F, inversely proportional to the frequency. So, shorter wavelength, so result in higher frequency. So, meaning observer O lagi dengar bunyi lagi nyaring compared to the observer P. Okay, so in general, we have equation FO. Okay, FO refer as apparent ataupun observed frequency yang didengar oleh observer. Okay, observer, and then equal to V plus minus VO. V ni adalah speed of sounds. Okay, speed of sound tu ikut soalan. VO adalah speed of observer. V minus plus VS. VS adalah speed of source, sumber bunyi tu. Fs adalah source ataupun true frequency. Okay, ni true, ni apparent. Okay. Okay, ada plus minus dengan minus plus. Okay, kita guna kalau Vs or Vo in same direction with V. Okay, kita akan pakai minus. Tapi kalau Vs ataupun Vo opposite direction dengan V, kita pakai plus. Okay, macam mana kita nak tahu same ataupun opposite direction? Okay, macam ni. Okay, sekarang ni case moving source, stationary observer. Okay, yang tukang dengar tu tak bergerak, meaning dia punya speed dia equal to 0. So, dekat atas ni, kat sini dah jadi plus minus kosong. So, that's why akan tinggal V sahaja kat sini. Okay. Okay. Yang bawah ni kita tahu plus ke minus. Okay, sekarang observer ni stationary. VO dia sama dengan kosong. Okay, saya lukis observer, katakan orang, observer. Okay, dia ada telinga kan. Okay, ni telinga dia. Okay, sekali besar telinga. Okay, telinga dia. Okay, sekarang ni V ni adalah speed of sound. Speed of sound tu memang akan masuk ke dalam telinga. Okay, sekarang ni source ni belah kanan. So, yang ni pun dia akan masuk ke telinga belah sini lah.
Okay, V ni memang akan masuk ke dalam telinga. Direction dia mesti toward to the ear of the observer. Okay, that's why ke sini. Okay, VS awak pun bergerak ke arah kiri. Okay, sekarang V and VS in same direction. Okay, same direction. So, kita pakai minus dekat bawah ni. Okay, boleh. VO kita sama dengan kosong. So, kat sini dah kosong. Tinggal V sahaja. Okay ke? Okay. Katakan source tu moving away. Tadi move towards. Bergerak mendekati. Sekarang move away. Menjauhi. Source tu menjauhi. Katakan ambulans tu menjauhi observer ni. Okay. Observer ni tak bergerak. Okay. Observer. Telinga still kat sini. Okay, walaupun source tu move away, tapi bunyi tu kita still masuk ke dalam telinga. So, speed of sound tu mesti masuk direction towards to the ear. Okay, move away. So, dia bergerak ke arah kanan. V and VS in the opposite direction. So, kita pakai plus kat sini. Alright, kita pakai plus. Okay, V ni ikut soalan bagi berapa. VS ni ikutlah soalan tu macam mana. Tapi yang ni adalah apparent, yang frekuensi yang observer dengar. Fs, frequency of the sounds source ni. Alright. Okay, untuk case seterusnya, sekarang ni observer tu yang bergerak, source tu yang duduk setempat. Contoh duduk setempat, contohnya loceng. Awak bunyi kat situ je, source tak bergerak. Kan? Okay, katakan loceng dekat ni, okay, kita giling, okay, kat situ je bunyi. Tapi kita bergerak mendekati atau menjauhi. Okay, for this case, dia kata move toward. Kita mendekati dia. Okay, still, observer ni ada telinga. Okay, telinga. So, V ni walaupun dia bunyi, dia tak bergerak. Tapi yang kita, observer yang bergerak, still V ni akan masuk ke dalam telinga dia. V. Observer move towards to the stationary source. Okay, dia bergerak mendekati kawan ni. Okay, so V0 dengan VS opposite direction. Kita pakai plus. Okay, yang stationary sekarang adalah VS. VS sama dengan kosong. Okay, daripada equation ni, VS sama dengan kosong. So, tinggal sahaja V. Okay, tinggal sahaja V. Boleh? Okay, kemudian an observer move away, menjauhi daripada stationary source. Still, telinga dia dekat sini, V masuk dalam telinga. Okay, V0 dia menjauhi sumber ni, source ni. VO, saya panggil V0 lah. VO dengan V ni in same direction, kita pakai minus. Okay, so far. Okay, kita tengok dua soalan tutup. Okay, ini adalah case untuk in application of Doppler effect. Okay, so kalau ini adalah source, sumber bunyi kita, siren ni. Okay, observer kita yang ni dengan yang ni. Okay, kalau yang ini dia menjauhi. Okay, menjauhi, dia akan dengar kurang daripada 300 Hz. Okay, tapi bila yang ini mendekati observer perempuan ni, okay, dia akan lagi tinggi daripada 300 Hz. Okay, kat yang ini akan dengar bunyi yo. Yang ni akan bunyi i. Gitulah kan. Okay, higher frequency. Okay, so saya tunjuk satu contoh. Dua contoh. Okay, yang ini awak buat sendiri Okay. Hearing the siren of an approaching truck. Okay, truck siren ni, truck. Moving with velocity of 80 km per hour. Okay, so ni sekarang yang ni adalah kita punya source. So VS sama dengan 80 km per 1 hour. Okay, a man pull over to the side of the road and stop. Okay, a man ni maksudnya ni adalah awak punya observer. Okay, telinga dia kat sini, telinga dia kat sini. VO sama dengan kosong. Okay, sebab dia stop. Okay, VO sama dengan kosong. Okay, as the truck approaching, he hear a tone of
Okay, 460 Hz. Okay, approaching. Okay, tadi saya kata telinga kat sini. Semua bunyi kat sini. Maksudnya V awak masuk ke dalam telinga yang ni. Bukan daripada sini V sini tak ada, sebab daripada sini, so dia akan masuk telinga yang ni. Okay. Okay, kemudian 460 tu hear. So maksudnya FO, observer yang dengar, 460 Hz. Okay, calculate the actual frequency sound by the truck. Soalan nak FS. Okay, FS. Okay. Sebelum nak buat apa pun, kita tengok kat sini, ni 80 km per hour, convert to meter per second. Okay, 1 hour 60 minute, 60 second. Okay, so kat sini, alamak berapa awak cari lah berapa kat sini. Okay, berapa kat sini. Okay. Kemudian kita pakai equation FO equal to V plus minus VO, V minus plus VS, FS. Okay, tadi yang VO, observer yang kosong tak bergerak, yang dia dengar 460, so 460. V kita ambil mana? V kita ambil sini, sound ni. Okay, kita ambil itu. Okay, 331. Okay, atas ni kosong. Ya, sebab observer tak bergerak. Okay, 331. Okay, tambah ke tolak? Sekarang awak punya VS gerak ke kanan. V ni pun sama sebab masuk telinga kawan ni. Okay. So the same direction. Kalau same direction, minus. Okay, minus. Kita ambil minus. Minus dengan VS tadi berapa yang awak kira ni? Alamak, saya gentung tu dekat awak dah ni. Sekejap kalkulator handphone je. Puluh 3 bahagi dengan 600. Okay, ni 22.22. Okay, pula 22.22. Okay, dia nak cari FS berapa. Okay, FS. So, FS sama dengan 22. Okay, dapatlah 429.12 Hz. Okay. Okay. Okay ke? Boleh ke setakat ni? Okay, kemudian dia nak apa? Calculate the apparent frequency heard by the man when the truck passes him. Yang ni dia approach. Okay, sekarang dia nak FO. Okay, heard by the man, frequency observer, bila truck passes him. Alright, so sekarang kereta dia still tempat yang sama. Okay, ada orang kat situ, telinga dia. Sekarang truck ni bergerak menjauhi. Okay, VS sama dengan 22.22, MS -1. Okay, V observer still kosong sebab tak bergerak. Apa kita tahu? Kita tahu V ni telinga dia. Okay, dia akan masuk ke dalam telinga V ni. Okay. FS kita dah tahu dah. FS tadi kita ambil nilai ni. 429.12 Hz. Okay. Kita pakai equation FO equal to V plus minus VO, V minus plus VS,
Fs. Alright. 331 tambah tolak kosong. Ni kosong. Okey, 331. Okey, sekarang Vs ke kanan, V awak masuk ke dalam telinga. Ni menjauhi move away sebab tu dia ke kanan. Okey, opposite direction awak pakai plus. Okey, pakai plus 22.22. Okey, Fs ni kita ambil yang kita calculate yang pertama tadi, 429.12. Okey, bolehlah cari berapa apparent frequency heard by the observer. Okey. Okey, itu soalan 33. Okey, soalan 34. Okey, soalan 34. Okay, a train station bell give off a frequency 500 Hz as the train approach the station at the speed of 20 meter per second. Okay, ni zaman apa ni kan, pakai bell lagi kan. Okay, sekarang ETS tak. Okay, so ni train. Okay, awak ada loceng. Okay, loceng kat situ. Okay, loceng ni bergerak ke? Gerak ke? Tak kan? Yang ni sumber bunyi awak kan? So, Vs equal to 0. Source kita tak bergerak. Okay. Calculate the apparent frequency of the bell to observer riding the train. Okay, sekarang kat dalam ni ada observer. Okay, dia kata train approach the station. Okay, ni adalah sebab ada observer dalam ni adalah VO sama dengan 20 ms minus 1. Okay, Vs source ni yang kosong, tak bergerak. Okay, kita tahu apa lagi? Okay, kita tahu 500 Hz ni adalah frequency of the bell. Okay, dia nak cari apparent frequency ataupun observer frequency. Okay. Okay. Once again, telinga observer kat sini, source of sound kat sini, dia akan masuk ke dalam telinga V. Okay. So, FO equal to V plus minus VO, V minus plus VS, Fs. Okay, observer V, okay, VO dengan VS awak ni opposite direction. Opposite direction kita pakai plus. VO 20. V awak apa? Okay, sekarang case dia 343. Okay, 343. Tengok soalan bagi berapa tadi? 3. Tadi apa tadi? 331. Okay, sekarang 343. Okay, so 343. VS awak ni kosong. Source tak bergerak. Fs sama dengan Fs awak. Alamak. Tak maaf Fs awak sama dengan 500. Okay, so bolehlah kira kat sini berapa Hertz. Betul tak? 363 kali dengan 500. 529 ke? Okay, 529.15 Hertz. Alright. Okay. Make sure V ni memang akan masuk ke dalam telinga observer. Okay, so awak bolehlah try. Saya stop di sini. Okay, awak boleh try soalan. Okay, soalan seterusnya 35, 36 dan 37. Make sure lukis dulu. Mana satu observer, mana satu source, move away ke, move towards ke, label. Macam saya buat. Saya pun still buat benda yang sama. Okay.
Alright, sampai sini saja. Okay, terima kasih.